Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam cakna revolusi kepimpinan. Mencari tiba si anak dara di dalam sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Pada hari yang indah lahikan ceria ini, saya Syah Mirul bin Abdul Samad akan membahaskan satu pembentangan tentang halangan komunikasi dan isu keterampilan bahasa berdasarkan blog yang terpilih. Tak kenal, maka tak cinta. Bersama saya turut ditemani oleh dua orang rakan saya yang cantik lagikan ayu, iaitu saudari Nur Sabina binti Abdul Hadi dan juga saudari Aina Nabila binti Zakaria. Sebelum saya mengupas wacana saya dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk menceritakan serba sedikit mengenai komunikasi dan maksud keterampilan bahasa. Baiklah, sejak dilahirkan, manusia mempelajari bagaimana untuk berkomunikasi dengan persekitaran mereka. Pelbagai kaedah digunakan untuk memastikan proses komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi adalah proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Ia merupakan proses manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan serta proses interaksi antara manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak isyarat dan simbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat untuk mengubah keadaan fizikal mereka. Seterusnya, apakah yang boleh dikaitkan dengan komunikasi dan keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan antara satu sama lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dinafikan bahawa keterampilan berbahasa ialah salah satu unsur penting yang menentukan kebolehan mereka dalam berkomunikasi. Saya akan mulakan wacana saya berdasarkan blog yang saya pilih. Blog ini ditulis oleh Aini Nazri yang menceritakan pengalamannya menjadi seorang pelajar perubatan swasta. Blog ini ditulis pada 30 Oktober 2018. Dalam blog tersebut, saya ingin menerangkan dua fokus bicara intipati, iaitu mengenai halangan komunikasi dan isu keterampilan berbahasa yang terdapat dalam blog tersebut. Terdapat 3 halangan komunikasi yang terdapat dalam blog tersebut, iaitu yang pertama, komunikasi sahala. Yang kedua, tidak mahir dalam membaca dalam bahasa Inggeris. Dan yang terakhir ialah gangguan emosi. Halangan yang pertama ialah komunikasi sehala. Komunikasi sehala ialah penghantar menyampaikan mesej kepada penerima tanpa mengharapkan maklum balas daripadanya. Komunikasi sahala menjadi halangan komunikasi dalam blog ini kerana penulis hanya ingin berkongsi pengalamannya semasa mengajar tanpa mengharapkan maklum balas. Antara kesan-kesannya ialah penulis tidak tahu respon daripada pembaca dan penulis dan juga tidak tahu kelemahan dalam penyampaian untuk diperbaiki. Seterusnya ialah tidak mahir membaca dalam bahasa Inggeris. Pembaca yang tidak mahir membaca dalam bahasa Inggeris sukar untuk membaca mesej
yang disampaikan secara tulisan sekiranya maklumat tersebut ditulis dalam tulisan bahasa Inggeris. Hal ini telah menjadi halangan dalam komunikasi secara tulisan. Natijahnya, pembaca tidak dapat fahami maklumat yang disampaikan dalam blog tersebut, sekaligus membuatkan mereka tidak berminat untuk membaca blog tersebut. Halangan yang terakhir ialah gangguan emosi. Gangguan adalah segala sesuatu yang mengganggu komunikasi, termasuklah sikap, emosi penerima dan pemberi kesan. Stres, cemas, sikap-sikap negatif dan motivasi rendah merupakan faktor yang mempengaruhi gangguan. Gangguan emosi pula dikatakan sebagai gangguan dalaman disebabkan oleh keadaan psikologi penerima yang tidak stabil dan terganggu. Gangguan emosi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu gangguan dalaman dan gangguan luaran. Gangguan dalaman adalah gangguan yang timbul daripada diri penerima maklumat seperti emosi yang tidak stabil, prasangka atau kekurangan minat. Manakala gangguan luaran pula adalah gangguan yang berada di luar kawalan penerima maklumat seperti penggunaan saluran komunikasi yang tidak sesuai dan bunyi bising serta gangguan lain yang wujud dalam persekitarannya. Tamsilnya, dalam blog ini terdapat gangguan dalaman yang dihadapi oleh penulis. Penulis meluahkan perasaan sedih dan kecewa apabila mengetahui kehilangan banyak markah dalam peperiksaan. Natijahnya, penulis akan kehilangan fokus dalam menulis dan membuat banyak kesilapan seperti penggunaan tata bahasa yang salah apabila menulis dalam keadaan yang beremosi. Seterusnya, saya akan beralih pula pada isu keterampilan berbahasa yang terdapat dalam blog tersebut. Antaranya ialah isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Isu keterampilan yang pertama ialah isu bahasa. Isu bahasa ialah kecacatan dari segi pemahaman atau penggunaan bahasa dalam bentuk pertuturan, penulisan dan simbol. Kecelaruan bahasa yang dialami seseorang adalah disebabkan oleh penggunaan bahasa yang banyak. Hal ini kerana di Malaysia hampir semua individu menguasai 3 bahasa atau lebih daripada itu. Disebabkan itu, berlakunya kecelaruan bahasa kerana kepelbagaian kaum di negara kita, Malaysia. Di sini dapat dilihat bahawa terdapat beberapa isu bahasa yang terdapat dalam blog. Terdapat banyak kesalahan bahasa yang boleh dilihat, antaranya penggunaan tata bahasa yang salah, penggunaan ayat yang tidak teratur serta penggunaan bahasa pasar. Berikut merupakan pembetulan pada kesalahan bahasa dalam blog tersebut. Misalnya, ayat zaman ini agak serabut dan agak susah sepatutnya ditulis seperti pada masa ini, agak serabut dan juga susah. Bertitik talak daripada itu, isu budaya juga menjadi salah satu isu keterampilan berbahasa dalam blog tersebut. Budaya barat dikenali sebagai alam semesta nilai, adat istiadat, amalan tradisi, kepercayaan agama, sistem ekonomi dan organisasi politik sosial yang mewakili Eropah Barat, baik kerana mereka berasal dari sana ataupun kerana mereka dianggap sebagai milik mereka. Pengaruh budaya barat menjadi salah satu isu dalam keterampilan berbahasa kerana individu masa kini banyak
menggunakan bahasa yang dicampurkan dengan bahasa Inggeris. Hal ini menyebabkan keberkesanan komunikasi tidak mendapat jaminan kerana mengalami kebingungan dalam komunikasi. Tamsilnya, isu budaya yang terdapat dalam blog tersebut. Jelaslah perubahan zaman yang menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris semakin berleluasa. Impaknya boleh merudumkan martabat bahasa Melayu. Berikut merupakan penggunaan bahasa yang perlu digunakan tetapi sebaliknya berlaku. Contohnya, perkataan first year dan public sepatutnya ditulis sebagai tahun pertama dan kesihatan awam. Isu keterampilan berbahasa yang terakhir ialah isu media sosial. Media sosial merupakan sejenis media yang digunakan terus secara dalam talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, forum dan dunia virtual. Antara jenis-jenis penyalahgunaan bahasa Melayu di dalam media sosial ialah bahasa sistem pesanan ringkas ataupun dikenali sebagai SMS dan penggunaan bahasa selanggar. Teknologi kini serba sedikit telah mengubah penggunaan bahasa kita. Di sini dapat disimpulkan bahawa terdapat penggunaan bahasa sistem pesanan ringkas dalam blog tersebut. Antaranya, perkataan ni sepatutnya ditulis sebagai ini mengikut tata bahasa yang sepatutnya. Berikut merupakan contoh-contoh lain penggunaan bahasa singkat. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa menggunakan bahasa yang betul untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Nur Sabina. Terima kasih. Baiklah, blog yang telah saya pilih adalah blog yang bertajuk Kena Buli dengan Blogger. Penulis kepada blog ini adalah Emma, iaitu nama gelaran dalam blog ini. Blog ini juga telah diterbitkan pada 5 Mac 2012. Dalam blog yang telah dipilih, di mana selepas saya menganalisis, terdapat 3 halangan komunikasi yang terdapat dalam penulisan blog ini. Halangan yang pertama adalah komunikasi sahala. Penulisan blog ini menunjukkan komunikasi yang berlaku adalah komunikasi sahala, di mana penulis blog hanya menyampaikan maklumat tanpa menerangkan secara jelas dan terperinci tentang apa yang diceritakan dan apa yang dimaksudkan dalam cerita semasa menulis blog ini. Halangan yang kedua pula adalah gangguan emosi. Penulisan blog ini menyebabkan halangan dari segi gangguan emosi kerana pembaca menerima dan memahami mesej berdasarkan apa yang dibaca mengikut perasaan, keperluan dan kehendaknya berdasarkan cara penulisan dan tanda baca yang disertakan dalam penulisan blog ini seperti tanda seru dan tanda soal. Halangan yang ketiga pula adalah gangguan luaran. Penulisan blog ini menyebabkan halangan dari segi gangguan luaran kerana pembaca akan cenderung dalam membuat andaian sendiri mengenai blog yang ditulis. Hal yang demikian menjadi halangan kerana boleh mengakibatkan salah faham berlaku antara pembaca dan pengarang dan penulis blog ini. Susulan daripada pembaca mentafsir mesej yang disampaikan penulis dengan salah dan tidak bertepatan dengan perkara yang dimaksudkan oleh penulis blog ini. Baiklah, kemudian kita masuk pula kepada isu-isu keterampilan berbahasa yang terdapat dalam penulisan blog ini.
Isu yang pertama yang saya kenal pasti adalah isu bahasa. Penulis cenderung dalam menggunakan kata-kata kesat serta meletakkan tanda baca yang tidak sesuai serta tidak mengikut tata bahasa yang betul, mengakibatkan pembaca mungkin membaca dengan intonasi yang agresif dan kesat. Hujah yang bersifat agresif mampu mengakibatkan penggunaan bahasa yang kurang sopan dan menyakiti perasaan orang lain, iaitu pembaca. Antara isu bahasa yang saya telah ambil daripada penulisan blog ini, terdapat beberapa ayat ataupun frasa yang agresif ataupun kurang sopan yang digunakan dalam penulisan blog ini. Antaranya adalah, ada je aktiviti yang nak dibuat dengan peletakan tanda seru, 2 tanda seru di akhir hujung ayat menyebabkan intonasi pembaca mungkin berbeza daripada apa yang dimaksudkan oleh penulis blog. Yang kedua adalah perkataan syaitan yang digunakan di dalam penulisan blog ini, serta bahasa-bahasa yang kurang sopan ataupun tiada maksudnya di dalam kamus bahasa. Baiklah, kita pergi pula kepada isu keterampilan berbahasa yang kedua, iaitu isu media sosial. Bahasa yang digunakan dalam penulisan blog ini keseluruhannya atau kebanyakannya merupakan bahasa pasar dan bahasa rojak. Selain itu, penulis juga banyak menggunakan singkatan. Hal yang demikian menyebabkan hilangnya kesantunan bahasa dalam blog ini. Antara isu-isu media sosial yang saya telah kenal pasti dalam penulisan blog ini, antaranya perkataan daripada bahasa Inggeris, iaitu Monday Blues. Yang kedua, ejaan ini yang ditukarkan secara salah, iaitu daripada INI ini kepada NIE, ni. Kemudian kata daripada bahasa Inggeris juga, iaitu still, S-T-I-L-L, yang di mana di dalam bahasa Melayunya sepatutnya digunakan perkataan kekal. Baiklah, halangan-halangan dan isu-isu keterampilan berbahasa yang terdapat di dalam blog ini menyebabkan penulisan blog ini hilang kesantunan serta keterampilan bahasa di dalam penulisan blog ini. Hal ini boleh menyebabkan komunikasi yang berlaku kurang berkesan ataupun tidak berkesan serta hilangnya kesantunan serta kesopanan dalam berbahasa melalui penulisan blog ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Aina Nabila memilih blog yang bertajuk Impian Sambung Belajar di Luar Negara. Blog ini ditulis oleh Diana Farhana pada hari Sabtu 2 Julai 2022. Pautan telah disediakan, jadinya anda boleh klik pautan tersebut untuk membaca. Seterusnya, halangan komunikasi mempunyai 5 jenis, iaitu maklum balas, komunikasi sehala, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi dan gangguan luaran. Baiklah, berbalik kepada blog yang saya pilih, terdapat 3 halangan komunikasi yang boleh berlaku. Pertamanya adalah maklum balas. Maklum balas ini merupakan satu tindak balas daripada pembaca selepas membaca blog tersebut dan perkara yang disampaikan oleh penulis. Dalam blog yang saya pilih ini, pembaca memberi maklum balas yang bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan oleh penulis. Bukan itu sahaja, pembaca juga memberi maklum balas berbentuk persoalan supaya penulis dapat membantu atau berkongsi pengalaman beliau bagi menjawabkan persoalan pembaca. Baiklah, berbalik kepada blog yang saya pilih, terdapat 3 halangan komunikasi yang boleh berlaku. Pertamanya adalah maklum balas. Maklum balas ini merupakan satu tindak balas daripada pembaca selepas membaca blog tersebut dan perkara yang disampaikan oleh penulis. Dalam blog yang saya pilih ini, pembaca memberi maklum balas yang bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan oleh penulis. Bukan itu sahaja,
Pembaca juga memberi maklum balas berbentuk persoalan supaya penulis dapat membantu atau berkongsi pengalaman beliau bagi menjawabkan persoalan pembaca. Saya akan teruskan lagi dengan halangan komunikasi yang kedua, iaitu komunikasi sehala. Komunikasi sehala berlaku apabila penulis tidak menerima apa-apa respons ataupun reaksi daripada pembaca. Melalui blog ini, sesetengah pembaca yang membaca blog ini, mereka hanya membaca tanpa memberi sebarang reaksi ataupun respons. Kita sebagai pembaca hanya membaca melalui telefon pintar di mana penulis tidak tahu tentang siapa yang membaca blog mereka kerana melalui pautan. Hal ini jelas bahawa situasi ini menunjukkan komunikasi salah berlaku. Baiklah, halangan komunikasi yang terakhir ialah gangguan emosi. Gangguan emosi berlaku apabila pembaca memahami dan menerima mesej yang disampaikan oleh penulis melalui blog tersebut berdasarkan perasaan, keperluan ataupun kehendak penulis. Pembaca boleh juga menimbulkan perasaan emosi yang dikongsi oleh penulis dalam blog tersebut secara jelas. Seterusnya, saya bergerak kepada isu keterampilan berbahasa. Isu keterampilan berbahasa ini terbahagi kepada dua, iaitu isu bahasa dan juga isu media sosial. Isu bahasa mengandungi kecelaruan bahasa dan juga pengaruh budaya barat, manakala media sosial yang dikenali sebagai medium ataupun media yang digunakan secara talian di mana ia membolehkan pengguna untuk mudah untuk menyertai, berkongsi dan juga mencipta isi kandungan tersendiri. Hal ini lebih ramai yang akan terpengaruh dengan isu media sosial. Berdasarkan blog yang saya pilih, terdapat beberapa isu bahasa dan juga isu media sosial yang telah disalahgunakan oleh penulis tersebut. Baiklah, slide yang seterusnya akan menunjukkan tentang contoh yang isu bahasa yang digunakan oleh penulis blog tersebut. Rakaman skrin yang dipaparkan adalah salah satu contoh bagi isu bahasa yang digunakan oleh penulis blogger. Penggunaan bahasa dalam blog ini majoritinya dipengaruhi oleh budaya barat. Sebagai contoh, perkataan excellent, exam, average dan sebagainya. Bukan itu sahaja, terdapat juga kecelaruan bahasa dalam blog ini seperti penggunaan perkataan selanga, iaitu bukan main yang disingkatkan menjadi kemain, sesaja yang berasal daripada saja-saja, dan akhir sekali kerja yang dipengaruh oleh bahasa dialek. Ini merupakan pembetulan bagi penggunaan perkataan yang salah. Perkataan excellent perlu ditukarkan kepada perkataan cemerlang. Perkataan exam pula perlu ditukar kepada perkataan peperiksaan. Selain itu, perkataan average perlu digantikan dengan perkataan sederhana, manakala perkataan straight perlu digantikan dengan perkataan lurus. Akhir sekali, perkataan overseas perlu dibahasa Melayukan menjadi luar negara. Akhir sekali, contoh bagi isu media sosial banyak dipengaruhi oleh bahasa selanga dan juga bahasa sistem pesanan ringkas.
Ramai penulis blogger yang suka menggunakan bahasa Selangor dan sistem pesanan ringkas ini kerana bagi mereka ini adalah satu kemudahan. Sebenarnya ini membawa satu kesalahpahaman kepada pembaca kerana pembaca boleh terbawa-bawa bahasa tersebut dalam rutin harian mereka.